Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ada sedikit konten yang saya nak share. Konten apa? Jom kita saksikan. Hari ini nak tengok 308 facelift tahun 2016. Itu ni dengan T7, saya rasa body T7 lagi yang saya minat daripada T9 ni. Ni T9. Kita tunggu kunci, tengok. Tapi saya tak test drive lah. Sebab nak test drive ke mana je. Kita tengok macam mana kalau dia bagi test drive, kita try macam mana. Ini dia dah start. So ini condition interior dia. So aircon nanti kita try matikan kompresor, hidupkan balik. Ataupun matikan aircon, hidupkan balik. Kita tengok macam mana. Kita nak tengok engine. Boleh. Okay, typical Prince engine. Apa yang kena check adalah motor ni kuasap tak? Ini kuasap dah. So kuasap itu bermakna valve seal kita dah mula kaput. Okay. Kita tengok pula dia punya steering. Steering tu cantik. Okay, nanti kita tengok dia idle. Coolant kering. Kita tengok dia idle macam mana kereta ni. Bonnet cantik besar. Try matikan kompresor, hidupkan balik. Oh, dia guna parking brake elektronik. Engine mounting ada rasa gegas sikit. Macam mana nak matikan aircon dia? Ni. Okay. Saya dengar. Okay, kompresor dia diam, senyap. Soft touch sini. Tak ada sunroof. So 308 yang baru ni lebih mewah lah daripada yang lama. Brake pad tadi dah nipis lah. Check sikit. Tak nampak lah, tapi dah nipis lah. Empat-empat dah nipis. Ni masih okey lagi. Kita nak tunggu idle lama. Kita nak tengok exhaust. WhatsApp tak? Mana exhaust dia? Ayo, tak berapa nampak. Itu. Selalu kalau valve seal macam tadi tu, dia akan keluar asap. Confirm. Ni tak ada aero code, bermakna which mean tak ada kerosakan seperti tebu, gearbox, and so on lah. Semua masih lagi cuma valve seal je. Typical Prince engine. Kalau korang nak beli Peugeot ni, benda yang korang kena consider tengok adalah valve seal dia. Memang selalu sangat kaput. Tebu dia masih okey kot rasanya. Okay. Keadaan body dia dah agak kusam sikit. Okay, kereta ni tak ada keyless entry. Just kunci macam ni saja. Cantik lah. Interior dalam dia memang cantik. Kita nak tengok engine mounting gearbox macam mana. Cantik. Memang cantik. Cantik, tak ada jerking, tak ada brup-brup, tak ada. Dia punya temperature macam saya cakap tadi, ada lebih sikit. So bila lebih sikit, mana coolant dia ada something wrong. Tadi saya tengok dia punya coolant kurang. Aircon sejuk. Sejuk gila aircon dia.
kompresor tak ada apa-apa problem. Sejuk nak mampu aircon dia. Okay, asap dia tak nampak sangat sebab dia idle dia rendah sikit. Tapi kalau kita tengok dekat tepi-tepi exhaust tu, dia macam ada macam hitam-hitaman lah. Itu makna memang kita ni ada asap. Okay, ini sedikit conclusion lah yang aku nak bagi dekat korang, ataupun advice lah bagi korang yang nak cari kereta brand Peugeot ataupun brand Citroen. Ini aku punya suggestion lah, apa yang korang perlu tengok. Yang utamanya adalah korang kena buka cap minyak enjin tu, untuk masuk minyak enjin, tengok berasap tak. So kalau berasap macam mana kereta yang aku tengok tadi, aku recommend untuk korang tak membeli. Tapi kalau korang sanggup untuk invest, belilah. Sebab kereta Peugeot Citroen ni pun harga pun bila second hand tak mahal mana. So itu selalunya masalah valve seal. Okay, masalah valve seal. Tapi kereta tu apa yang aku perasan, yang kedua dia adalah dia punya coolant dia dah kurang. So bila coolant dah kurang, dan aku rasa macam pelik sikit, dia dah macam mula bercampur dengan minyak enjin. Yang itu korang jangan ambil lah. So risiko dia sangat tinggi lah kalau dah bercampur dengan minyak enjin ni. So ditakuti dia punya sistem coolant ataupun sistem coolant dengan sistem minyak enjin tu dia dah bercampur. Aku tak pasti apa nama part tu. Dia dah pecah, yang dia ada kat gearbox tu. Okay, dia dah pecah and then dah mula bercampur dengan coolant system. Okay, besok minyak enjin korang jadi tertarik lah. Itu cerita dia. Itu lah tadi serba sedikit pengalaman aku bila aku guna Peugeot Citroen ni. So bila korang pengguna Peugeot Citroen ni, dia ada dua kategori manusia semasa first owner dia. Pertama, dia jaga maintenance service cantik apa semua, and then dia jual. Ini dia dah banyak gila lah part yang dah expired apa semua. So korang jadi pengguna yang kedua, korang kena hadap lah. Yang kedua adalah pengguna yang mana dia guna kereta Peugeot Citroen ni dan dia restore. Dia restore cantik-cantik. Dia beli kereta dia second hand, dia restore cantik-cantik, lepas tu dia tak nak guna, dia jual. Yang ini korang bernasib baik lah kalau kau dapat yang ni. Dia bukannya first owner. Yang aku perasan, yang jaga betul-betul kereta ataupun untuk korang pembeli seterusnya yang paling beruntung ni adalah second owner yang restore kereta, bukannya first owner yang well maintain kereta. Sebab well maintain ni kebanyakan barang-barang dah mula nak expired. Okay, contoh kereta ni kebanyakannya 5 tahun, kebanyakan barang dah expired. So lepas 5 tahun dia jual. Walaupun dia maintenance, dia jaga maintenance dengan baik, korang tak beruntung lah, sebab korang menyambung legacy maintenance ataupun part-part yang nak mula expired ni. Itu yang aku perasan lah. Bagi korang untuk pembeli seterusnya, korang kena tengok benda tu. Kalau korang jenis tak nak maintain ataupun tak nak tukar part-part kepada yang baru, korang kena cari first owner, second owner yang dah siap-siap restore kereta dia, ataupun third fourth owner ke lantak lah, tapi yang dah siap-siap restore. Tapi kalau first owner well maintain, tetap tak secure lah. Okay, so kereta konti ni dia punya part dia memang manja kan. Lepas dah rosak, korang nak maintain balik, ianya tak murah. Okay, so itu saja perkongsian daripada aku. Terima kasih sebab menonton. Kita jumpa di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum.